kawan saya dia nampak atas meja dekat luar tu ada satu gelas McD tau. Meja lain kosong tapi meja tu saja, dan dekat hujung sikit adalah seorang pekerja McD tengah mop lantai lah. Jadi kawan saya tu dia tengok gelas tu, and pekerja tu pun tengok dia. Dia tengok gelas tu, pekerja tu tengok dia. Scene ni dia jadi macam awkward sikit lah. Lepas tu kawan saya slowly dia pergi dekat meja tu, dia pun nak ambil gelas tu. Tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam channel Ashraf Jeffrey, yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya berkait dengan isu-isu semasa. Dan baru-baru ni saya ada nampak satu Twitter ataupun TikTok yang cerita bila dia pergi belajar study dekat McD, staff McD tengok dia dengan mata yang pelik lah. Jadi benda ni mengingatkan saya dengan satu pengalaman. Untuk pengetahuan anda, pada tahun 2007, 2008 macam tu, kita boleh refill air Coke dekat McD. Kita beli saja apa-apa package ataupun kita beli je air dia, lepas tu kita boleh refill sesuka hati kita lah. Tak ada term and condition kot, saya pun tak pasti. Jadi biasanya waktu malam kami akan pergi ke McD area Shah Alam macam tu, sebab saya stay dekat Batu 3, dekat tepi kilang gula tu. Jadi kami pergi dekat situ, kami belajar lah. Ada seorang kawan saya, dia kalau hujung minggu macam tu, dia orang Negeri Sembilan. So kalau hujung minggu dia akan pergi ke bandar Kuala Lumpur. Sebelum dia jalan-jalan dekat bandar tu kan, dia akan singgah McD, beli air Coke satu, dan dia naik LRT, dia pusing-pusing sambil baca buku, sambil lukis, sebab dia memang orang kreatif sikit. And dia just ada satu gelas McD sajalah untuk sepanjang hari tu. Bila habis, dia pergi cari McD yang berhampiran and dia top up air dia. Balik kepada cerita saya tadi, maka satu malam tu kami 2 kereta, rasanya dalam 10 orang. So kami pun pergi ke McD dalam pukul 2 untuk lepak sambil study. Study tu mungkin alasan, tapi sebenarnya untuk lepak lah kan. Jadi kami pergi dekat situ. Biasanya kami akan order, setiap orang akan order satu set, tak kisahlah apa, double cheese set ke apa ke. Dan dari situ kami akan top up lah air. Kami akan refill. But satu hari tu kawan saya dia bila kita orang sampai dekat McD tu, saya lupa lah McD apa, dekat Equine Park ke apa, tak ingat lah. Tapi sebelah dia tu macam ada satu tempat untuk extreme sport punya tempat, macam main apa, skateboard, macam tu lah. Jadi kami sampai dekat situ, kawan saya dia nampak atas meja dekat luar tu ada satu gelas McD tau. Meja lain kosong tapi meja tu saja, dan dekat hujung sikit adalah seorang pekerja McD tengah mop lantai lah. Jadi kawan saya tu dia tengok gelas tu, and pekerja tu pun tengok dia. Dia tengok gelas tu, pekerja tu tengok dia. Scene ni dia jadi macam awkward sikit lah. Lepas tu kawan saya slowly dia pergi dekat meja tu, dia pun nak ambil gelas tu. Tiba-tiba pekerja McD tadi sound, "Bang, tu air saya bang." So dia plan macam tak nak beli apa-apa. Hari tu dia tak nak beli apa-apa, dia just nak ambil gelas tu and nak pergi refill, something like that lah. And benda ni memang buat kami gelak besar lah. Okay, so itu pengalaman saya dekat McD. And sebenarnya saya tak pasti start tahun bila air dekat McD tak boleh refill, tapi air dekat Texas Chicken boleh refill. Dan latest air dekat Texas Chicken pun dah tak boleh nak refill kan. So dekat Jepun pun sebenarnya ada sistem air boleh refill ni ada. Kita panggil dia sebagai drink bar, Dorinku bar arak tu kan. Tapi ini memang khas untuk soft drink lah, lepas tu ada air ice lemon tea. So kita boleh top up dekat situ. And biasanya dia ada dekat family restaurant, Family Rest, kita panggil dia singkatan. Orang Jepun ni dia suka singkat-singkatkan perkataan dia. Macam contohlah Pokemon berasal dari perkataan aku Yahudi. Gurau saja. Pokemon berasal dari perkataan Poketo Monster. Jadi mereka singkatkan jadi Pokemon. Sama juga dengan Digimon, Digital Monster. So jadi Digimon. And digital camera, Digicam, Digital camera, betul ke? Digicam. Macam pelik je.
So ada banyak lagi perkataan-perkataan yang mereka gabungkan, pendek kan, dengan sesuka hati mereka. So apa dah kata tadi kita cerita, and dekat Jepun ni dia ada banyak juga dream bar, air yang kita boleh refill, ada banyaklah Coke dan sebagainya. Dekat satu tempat tu kita boleh refill je, and tempat tu biasanya family restaurant, macam contoh Saizeriya, lepas tu ada Gusto, lepas tu kalau dekat Fukuoka, Kyushu tu ada lagi lah beberapa restoran, family restaurant yang lain yang ada sistem refill air tu lah. And memang Gusto, Saizeriya ni memang jadi tempat lepak student-student, bukan Malaysia saja, even student-student kokose, student sekolah menengah mereka lah. Sebab dia punya drink bar ni tak mahal loh, dalam 300 yen kalau tak silap saya. So lebih kurang dalam 15 ataupun 20 ringgit Malaysia lah. Kita tak boleh nak convert macam tu. Kalau kita convert memang kita akan nampak macam mahal loh. Jadi kalau kita just tengok dia, anda bayangkan kita nak beli drink bar tu dalam 300 yen, tapi gaji kita ialah 200,000 yen. Jadi anda nampak tak, nilai 300 yen tu hakikatnya adalah satu nilai yang sangat kecil lah dekat Jepun sana. Sama juga bila kita nak beli ayam seekor tu yang halal, tak silap saya harga dia dalam 1,000 yen lah kalau yang halal punya. So 1,000 yen, beasiswa saya lah, kalau saya tak silap ketika tu ialah 130,000 yen. Jadi anda bayangkan ayam seekor ayam, which is just 2 orang boleh makan, ataupun seorang boleh makan 3 hari lah kot. Ayam dia tu tak besar, ayam dalam 1,000 yen, dan anda bandingkan dengan jumlah beasiswa yang kami dapat 130,000 yen. Besar kan? Maksud saya kecil kan nilai ayam tu. So macam tu lah, dekat Jepun dia ada drink bar, jadi kita boleh lepak minum air dekat situ. And balik pada cerita Twitter ataupun TikTok, saya tak pastilah, cuma saya just baca tajuk dia. Bila student ni dia lepak dekat McD, and pekerja McD dia tengok dengan mata yang sinis ataupun macam nak halau kan. Untuk pengetahuan anda, disebabkan saya adalah seorang peniaga restoran, saya memang ada 2 biji restoran, satu di Kota Baru dan satu lagi di Bangi. Nama restoran saya ialah Samurai Yakiniku. Saya jual makanan Jepun, makanan bakar Jepun. And untuk pengetahuan anda, dalam bisnes restoran ni, dia makin lama customer duduk dekat meja tu, makin besar kerugian yang kita serap. Jadi bila dekat restoran ni, sebolehnya kita nak serve dia cepat-cepat, and kita nak halau dia keluar cepat-cepat lah. Makin cepat dia keluar, makin banyak customer boleh masuk duduk dekat meja tu. Itu sifir bila kita nak run business restoran. Jadi pelik lah kalau kita kata restoran tu dia sengaja lambatkan permintaan customer, dia lambat ambil order. Benda tu sangat pelik. Untuk orang yang betul-betul nak buat bisnes, sepatutnya customer masuk je dia dah tahu nak order apa, nak pergi serve customer, and dia nak bagi makanan tu cepat-cepat dekat customer. Once dia nampak je customer dah settle makan kan, dia pun kononnya, bang boleh tak minta izin saya nak angkat plate ni, padahal dia nak halau kita lah tu kan. So itu yang berlaku. Jadi bila kita tengok dalam situasi, bila student dia lepak dekat McD tanpa beli apa-apa, ataupun dia just beli satu meal macam tu, dia akan bawa satu kerugian kepada McD lah. Dan untuk pengetahuan anda, McD dia tidak membuat untung daripada bisnes makanan tu sendiri sangat-sangat kecil. Untung dari bisnes makanan, maksudnya dia jual burger kepada kita, mungkin untung dari burger tu kadang-kadang tak sampai RM1, sangat kecil. Tapi dia banyak buat untung dari segi property, dari segi consultant. Bila mana dia buka satu branch baru, franchise baru, jadi dia akan kenakan franchise fee kepada owner tu, kepada owner McD yang baru, dengan nilai yang sangat-sangat tinggi. Mereka kenakan franchise fee, royalty, lepas tu mereka kenakan lagi marketing fee, lepas tu mereka suruh beli lagi. Macam setup kedai tu tak boleh cari kontraktor lain, kena order dengan mereka juga. So dari situ mereka banyak buat keuntungan berbanding dengan kita kata yang jual makanan tu lah. Jadi jual makanan tu dia adalah cash harian mereka, tapi dari segi keuntungan yang besar, mereka banyak buat bisnes dari sudut lain. Jadi saya dah tengok macam panjang gila dah untuk video kali ni. Itu sahaja, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk tekan like bagi ada banyak engagement, komen, bagi suggestion saya nak cerita apa. So insyaAllah pada next video saya akan jawab komen anda tu. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.